Pernahkah Anda tertanya-tanya bagaimana keluarga Cullen terbentuk? Baiklah, dalam video ini kita akan melihat kisah di sebalik setiap ahli keluarga dan bagaimana mereka menjadi Pontianak. Kita akan melihat dari dokter abadi yang memulakan semuanya hingga ke si fashionista yang mempunyai visi tentang masa depan. Bersiaplah untuk mengetahui rahasia, tragedi, dan percintaan yang menjadikan keluarga Cullen lebih daripada sekedar Pontianak biasa. Carlisle Cullen dilahirkan di London pada tahun 1640. Dia adalah anak kepada seorang paderi Anglikan. Ibunya meninggal dunia semasa melahirkannya. Sudah tentu dia tidak selalu menjadi Pontianak. Dia membesar sebagai seorang kanak-kanak biasa sejak zaman itu. Sebenarnya, zaman itu agak huru-hara. Terdapat revolusi Inggris yang mengubah banyak perkara politik dan sosial. Pada zaman itu, dengan banyaknya revolusi dan perbezaan kepercayaan, Bapak Carlisle mengetuai satu kumpulan pencarian dan pemburuan yang memfokuskan kepada mencari manusia serigala, ahli sihir, dan Pontianak. Walaupun selalunya mereka memburu orang yang tidak bersalah. Dengan berlalunya masa, apabila bapaknya semakin tua, Carlisle mengambil alih tugas tersebut dan membuktikan dirinya lebih bijak daripada bapaknya sendiri. Carlisle, dia berjaya menemui satu sarang, kalau boleh dikatakan begitu, Pontianak yang bersembunyi di saluran pembetungan London. Tetapi operasi memburu ini tidak berjalan lancar. Dua rekannya telah dibunuh. Dalam proses itu, walaupun mereka berjaya membunuh Pontianak tersebut, Carlisle telah digigit dan kehabisan darah sepenuhnya. Oleh itu, dia sangat takut untuk menjadi apa yang sangat dibenci oleh ayahnya. Jadi, selama 3 hari yang panjang, dia bersembunyi di sebuah bilik bawah tanah, menahan kesakitan transformasinya. Selepas transformasinya, dia cuba menamatkan hidupnya dengan pelbagai cara. Carlisle pernah melompat dari tempat-tempat yang sangat tinggi. Dia juga memutuskan untuk mati kelaparan dan juga cuba menenggelamkan diri di laut. Selepas melihat bahawa dia tidak boleh mati, rasa lapar itu terlalu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya. Tetapi dia enggan meminum darah manusia. Jadi ketika berada di dalam hutan, dia membunuh seekor rusa dan menyedari bahawa dia boleh meminum darah haiwan itu sebagai ganti darah manusia. Dia mula belajar di beberapa universiti, mempelajari tentang kemanusiaan dan perubatan selama 2 abad, membangunkan imuniti terhadap meminum darah manusia dan akhirnya berjaya menjadi seorang doktor. Semasa pengajiannya di Itali, dia bertemu dengan klan Volturi dan tinggal bersama mereka selama beberapa abad. Selepas itu, dia memutuskan untuk membawa haluannya sendiri kerana Volturi mahu dia meminum darah manusia. Minum darah manusia kerana itu adalah perkara biasa bagi vampire, manakala dia cuba meyakinkan mereka supaya meminum darah haiwan. Jadi, dia pergi ke New York sementara dia bekerja sebagai doktor. Dia bertemu dengan Edward, seorang yang hampir mati akibat sel senyol, dan juga Esme yang pada masa depan akan menjadi istrinya mengikuti jejak keluarga Esme. Istri Carlisle dilahirkan pada tahun 1985 ketika dia baru berumur 16 tahun. Dia terjatuh dari pokok dan patah kaki. Dan siapakah doktor yang merawatnya? Tepat sekali, Carlisle Cullen sendiri yang pada masa itu hanyalah seorang doktor yang kacak. Ini adalah kali pertama mereka berjumpa. Tidak lama selepas pertemuan romantik ini, Carlisle berpindah dan Esme tinggal di Ohio. Walaupun rancangannya adalah untuk pergi ke barat supaya dia boleh menjadi seorang guru, tetapi ibu bapanya menyuruhnya untuk tinggal di situ dan berkahwin. Untuk memenuhi kehendak ibu bapanya, pada usia 22 tahun, dia berkahwin dengan Charles Evanson dengan harapan ibunya gembira. Tetapi lelaki itu rupa-rupanya seorang kaki pukul yang teruk. Dia menderanya, memukulnya dan apabila dia mengadu, ibu bapanya berkata bahawa dia harus berkelakuan seperti seorang isteri yang baik. Apabila dia mengetahui bahawa dia mengandung, dia memutuskan untuk melarikan diri ke utara bersama seorang sepupu jauhnya. Pada tahun 1921, bayinya dilahirkan, tetapi malangnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Itu membuatkan dia sangat tertekan. Dia tidak lagi melihat makna dalam hidup. Jadi, dia cuba membunuh diri dengan terjun dari tebing. Dia terselamat, tetapi dengan beberapa tulang yang patah. Mereka menyangka dia sudah mati dan membawanya ke bilik mayat, tetapi jantungnya masih berdegup. Nasib baik, tidak semuanya menyedihkan. Kebetulan di kawasan itu, Dr. Cullen sedang bekerja dan dia mengenalinya.
Dia melihat semula gadis muda yang ceria dan cantik yang pernah dirawatnya 10 tahun lalu. Carlyle memutuskan untuk menjadikannya Pontianak kerana dia sedang nazak. Esme dan Carlyle berkahwin dan menjadi ibu bapa kepada keluarga Cullen. Anak angkat pertama dalam keluarga Cullen ialah Edward, Pontianak tampan yang unggul. Dia dilahirkan pada 20 Jun 1901 di Chicago dengan nama Edward Anthony Mason. Betul begitu. Sebelum menjadi budak misteri di Forks, dia adalah seorang remaja biasa. Dia adalah anak kepada peguam yang sangat terkenal. Ketika Edward berumur 17 tahun, dia ingin mendaftar dalam tentera dan ingin menjadi seorang askar. Dia mempunyai semangat patriotik dan suka berpetualang, tetapi hidup mempunyai rancangan lain untuknya. Pada tahun 1918, wabak selesema Spanyol melanda yang malangnya telah meragut nyawa ibu bapanya. Tetapi, ibu kepada Edward, Elizabeth Mason, dalam keadaan nazab meminta Dr. Cullen untuk menyelamatkan anaknya. Dan disinilah terdapat satu fakta yang sangat menarik. Dan Carlyle menesyaki bahawa Elizabeth tahu dia adalah Pontianak dan dia boleh menyelamatkan Edward. Dan sebab itulah dia memberitahu Carlyle supaya lakukan apa sahaja yang termampu untuk menyelamatkan anaknya. Kerana Carlyle boleh menyelamatkannya bukan dengan perubatan tradisional tetapi dengan mengubahnya menjadi Pontianak seperti dirinya. Begitulah cara Carlyle menyelamatkan Edward dengan menjadikannya anak angkat pertama dalam keluarga Cullen. Edward selepas berubah, selain deria dan kebolehan fizikalnya menjadi lebih kuat, dia juga membangunkan salah satu kebolehan yang paling jarang dalam kalangan Pontianak. Bolehkah dia membaca fikiran orang lain? Pada mulanya, Edward tidak tahan dengan diet Carlyle yang hanya meminum darah haiwan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengikut haluannya sendiri 10 tahun selepas transformasinya. Carlyle sebagai seorang ayah yang baik memberitahu dia untuk lakukan apa sahaja, tetapi jika suatu hari dia mahu kembali, dia akan sentiasa ada di situ. Edward pergi, tetapi bukan untuk melancong, sebaliknya untuk memburu manusia. Dia mula merasakan dirinya seperti Tuhan, menentukan siapa yang layak untuk hidup atau mati. Apabila masa berlalu, dia sedar bahawa dia tidak mahu menjadi raksasa dan kembali kepada Carlyle yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Edward menyesuaikan diri dengan diet darah haiwan dan kembali ke dalam kumpulan itu. Edward mempunyai hubungan yang sangat baik dengan seluruh keluarga, kecuali dengan Rosalie, kakak angkat pertamanya. Edward tidak suka sikapnya. Dia melihatnya sebagai seorang yang cetek, mementingkan diri sendiri dan terlalu mengambil berat tentang kecantikannya. Rosalie pula ingin Edward perasan akan dirinya, tetapi dia langsung tidak mengendahkannya. Carlyle mahu Edward merasai apa yang dirasa terhadap Esme, tetapi tiada sebarang kimia atau hubungan antara mereka. Dan selepas hampir 100 tahun, Edward bertemu dengan Bella Swan. Dan selebihnya adalah apa yang kita lihat dalam filem-filem itu. Sekarang kita teruskan dengan Alice. Dia dilahirkan sebagai Mary Alice Brandon pada tahun 1901 di Biloxi, Mississippi. Sejak kecil dia mempunyai satu kelebihan yang sangat unik. Dia bermimpi tentang perkara yang kemudian benar-benar berlaku. Betul, Alice mempunyai visi tentang masa depan. Tapi bukannya orang kata, wah hebatnya, betapa berbakatnya budak ini. Keluarganya fikir dia gila dan mereka hantar dia ke hospital psikiatri. Semasa dia berada di hospital psikiatri itu, dia bertemu dengan seorang Pontianak tua yang bekerja di situ. Dia juga bertemu dengan James, seorang Pontianak pemburu yang menjadi taksub dengan bau darahnya. Pontianak dari hospital itu. Apabila melihat bahaya itu, dia memutuskan untuk menukar Alice menjadi Pontianak ketika berumur 19 tahun supaya James tidak dapat mengakhiri hidupnya. Tetapi selepas itu, James telah membunuh Pontianak yang telah menyelamatkannya. Dalam filem-filem itu, dia mengetahui lebih banyak tentang siapa dirinya dalam kehidupan lalu dan kerana sifat ingin tahunya, dia mula menyiasat masa lalunya. Dalam filem Bulan Baru, dia mendapati bahawa dia mempunyai seorang saudara perempuan bernama Cynthia dan anak saudaranya masih tinggal di Biloxi. Dia juga menemui sebuah batu nisan dan tarikh kematian pada batu nisan itu sama dengan hari dia dimasukkan ke hospital psikiatri. Maksudnya, secara rasmi, Alice meninggal dunia pada hari dia dikurung kerana dapat melihat masa depan. Tetapi, bukan semuanya tragedi untuk Alice. Beberapa hari kemudian, dia perasan seorang budak lelaki yang kelihatan benar-benar hilang arah dan tiada harapan. Ini kerana sebenarnya Alice adalah harapannya.
Dan sudah tentu kita sedang bercakap tentang Jasper. Pada tahun 1948, mereka bertemu di sebuah kafe di Philadelphia pada suatu hari hujan. Dia sedang menunggunya dan berkata, "Saya sudah tahu awak akan datang." Dan pada tahun 1950, mereka menyertai keluarga Cullen. Jasper dilahirkan di Houston, Texas pada tahun 1843. Seorang budak lelaki yang berjiwa tentera yang pada usia hampir 17 tahun sudah mengatakan dia berumur 20 tahun supaya dapat menyertai tentera konfederasi. Dan dia berjaya. Dia naik pangkat dengan sangat cepat dalam tentera sehingga menjadi mejar termuda dalam tentera selatan. Tetapi pada tahun 1863, semasa pemindahan Galveston, hidupnya berubah menjadi penuh darah. Seorang Pontianak bernama Maria, dia mencari seseorang yang kuat untuk bertarung di sisinya. Apabila Maria mengetahui bahawa Jasper mempunyai kebolehan untuk mengawal emosi orang di sekelilingnya, Jasper menjadi jurulatih Pontianak muda dan juga menjadi orang yang membunuh mereka yang tidak berguna. Dia berada dalam kitaran keganasan itu hampir 1 abad, sehinggalah seorang lakan lama Pontianak bernama Peter meyakinkannya untuk melarikan diri dari tempat itu. Untuk beberapa waktu, dia mengembara bersama Peter dan seorang lagi rakan bernama Charlotte, sehinggalah muncul seseorang yang menjadi cinta terbesar dalam hidupnya. Tidak lain dan tidak bukan Alice Cullen. Dia melihatnya dalam salah satu visinya dan tahu bahawa dia adalah pasangannya. Mereka bertemu, jatuh cinta, dan bersama-sama menyertai keluarga Cullen pada tahun 1950. Sejak itu, Jasper telah bersama Alice, dan walaupun dia masih bergelut dengan dahaga darah manusianya, dia adalah penyeimbang emosinya. Ahli keluarga lain yang tidak banyak maklumat mengenainya tetapi merupakan ahli yang paling baru ialah Emmett Cullen. Dia dilahirkan pada tahun 1915 di Tennessee dan pada usia 20 tahun pada tahun 1935 dia pergi memburu di pergunungan. Dan semuanya baik-baik saja setakat ini. Sehinggalah dia diserang oleh seekor beruang gergasi yang hampir membunuhnya. Tetapi nasib baik dia ditemui oleh Rosalie Hale yang kebetulan berada di kawasan itu. Dia mengangkatnya seperti seorang putri dan membawanya terus kepada Carlisle Cullen, doktor keajaiban itu. Untuk menyelamatkannya, pilihan terbaik yang mereka ada ialah menukarnya menjadi vampir. Dan menurut Emmett, pengalaman itu seperti diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Sejak saat itu, dia menjadi salah seorang ahli keluarga yang paling kuat. Rosalie lahir pada 10 Oktober 1915 di Rochester, New York, dalam sebuah keluarga kelas menengah atas. Ayahnya bekerja di sebuah bank, ibunya seorang suri rumah, dan hasil pendapatan mereka membolehkan mereka hidup dengan penuh kemewahan. Menurut Rosalie, zaman kemelesetan besar itu hanyalah satu kabar angin saja. Dia sangat cantik dan dia suka dipuji. Tetapi pada suatu hari, ibu Rosalie menyuruhnya menghantar makan tengah hari kepada ayahnya di tempat kerja. Semuanya supaya seorang pemuda kaya tertarik kepadanya. Royce King II dan sudah tentu ia berjaya dengan sempurna kerana Royce menjadi benar-benar taksub dengan kecantikan Rosalie. Semuanya kelihatan seperti kisah dongeng untuk gadis ini. Tetapi hubungan ini sangatlah dangkal. Lebih daripada sekadar hubungan, ia hanyalah satu trofi dan dia melihatnya sebagai tiket ke kehidupan mewah. Pada April 1933, ketika Rosalie melawat sahabat baiknya Vera, dia sedar bahawa Vera mempunyai seorang suami yang benar-benar mencintainya. Dan Rosalie apabila melihat perkara ini, dia sedar bahawa Royce tidak mencintainya dan dia juga tidak mencintai Royce. Jadi pada malam itu, apabila pulang ke rumah, dia bertemu dengan Royce dan 4 orang rakannya yang mabuk. Pada masa itu, sesuatu yang dahsyat telah berlaku kepadanya. Kekasih yang kononnya mencintainya itu memanggil Rosalie untuk memperkenalkannya kepada rakan-rakannya. Tetapi dia, tanpa rasa malu, membiarkan semua orang mengambil kesempatan ke atasnya. Mereka menghinanya dan memukulnya. Mereka meninggalkannya hampir mati di jalanan. Mereka pergi sambil ketawa, sedangkan dia menderita. Rosalie yang ingin membunuh diri telah ditemui oleh Carlisle Cullen yang membawanya pulang ke rumah dan mengubahnya menjadi Pontianak. Niatnya adalah supaya dia menjadi pasangan Edward, tetapi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Apa yang berlaku ialah Rosalie apabila melihat kecantikannya semakin menyerlah, mula mendapatkan semula semangatnya. Perkara pertama yang dilakukan selepas berubah ialah mencari balas dendam.
Dia mencari mereka satu persatu, meninggalkan Royce untuk yang terakhir. Dia membuat Royce menderita dengan memakai gaun pengantin. Supaya lelaki itu tahu siapa yang datang mencarinya, Royce telah mengupah 2 pengawal bersenjata. Tetapi Rosalie mengalahkan mereka tanpa sebarang masalah. Kemudian dia menyiksa Royce sepanjang malam, sehingga akhirnya dia menghabisinya. Dan yang paling mengejutkan ialah dia tidak minum darah sesiapa pun kerana dia tidak mahu ada apa-apa daripada mereka dalam dirinya. Sejak itu, Rosalie menjadi sebahagian daripada keluarga Cullen dan terus hidup dalam keluarga ini. Di sebalik kecantikan itu, ada kisah tragedi dan kengerian. Dan begitulah ia bermula. Setiap ahli keluarga Cullen mempunyai kisah yang jauh lebih mendalam daripada apa yang kita lihat di screen. Keluarga ini memang merupakan gabungan masa lalu yang hancur yang akhirnya menemui perlindungan pada masa kini. Beritahu kami pendapat Anda di ruangan komen.